Baik. Terima kasih soalan. Puan bertanya, subuh berjemaah. Ya, bersama suami, kan, anak lelaki kita berjemaah subuh lah ni. Baik. Sama ke tidak? Dia begini. Keutamaan tetap sampai bila-bila adalah masjid dan surau. Sampai bila? Sebab lokasi ini lokasi jamaah. Dan memang Allah jadikan ini lokasi yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan. Lepas tu dalam hadis disebut, kita berjalan ke masjid pun Allah sudah angkat gandaan pahala. Berjalan saja tak apa lagi. Berjalan saja ke masjid, angkat gandaan pahala. Itu keutamaan yang jelas pasti. Jadi kemampuan kita untuk ke masjid kena utamakan. Baik laki, baik anak laki, baik suami, kena utamakan. Baik. Tinggal lagi, mungkin dalam beberapa konteks tertentu. Apa dia konteks tertentu? Sebagai contohnya, mungkin dalam beberapa situasi suami nak memimpin anak-anak isterinya supaya hidup dalam suasana berjemaah. Tidak salah. Tapi bukan itulah segala-galanya. Mungkin dalam tempoh seminggu contohnya. Seminggu adalah 2-3 hari, 1-2 hari. Memang suami memimpin anak-anak, jom, banglong, bangah, semua bang-bang, semua. Kita berjemaah subuh pada pagi ni. Asas apa? Asas untuk memimpin keluarga demi untuk faham tentang kepentingan solat termasuk isteri. Tak ada masalah. Tetap pahala Jumaat itu mendapat keberkatan pada Allah Azza wa Jalla. Pertama, dapat pahala. Kedua, rumah kediaman kita ada berkat sebab solat didirikan dalam kediaman kita. Yang ketiganya adalah, yang kedua kerana soal pengajaran, nak didik. Ataupun halangan mungkin kerana faktor malam itu hujan lebat sampai jam subuh, jam 5, jam 6 hujan lagi, sampai suasana tidak diboleh, ada halangan. Yang ketiga adalah kalau memang terpaksa macam mana? Faktor kesihatan, suami nak keluar rumah memang tak dapat keluar, masalah kesihatan terjejas, tapi dia boleh solat di rumah, memimpin keluarga, silakan. So, suami kita mungkin nak keluar tak boleh, tapi dia wheelchair, tak salah dia sebagai imam. Kalau dia wheelchair, tak salah. Yang kedua pula, dia bacaan lebih baik pada orang lain. Kalau ada anak baca lebih baik, anak imam lah, tak ada salah. Kerana faktor yang suami kita tak boleh keluar dari rumah dah, kesihatan terjejas contohnya, memang tak boleh keluar. Ketika itu memang dibolehkan untuk, ataupun yang keempat kerana faktor penyakit. Umpama kita baru ni kan, dalam tempoh PKP 1, 2, 3 ada pandemik contohnya, bukan COVID sajalah, kita baru ni COVID. Kalau ada pandemik tertentu menyebabkan tak boleh kita nak keluar rumah sehingga surau pun tutup, maka kewajipan solat rumah itu adalah wajib yang qat'i lah, wajib lah. Jadi itulah kenyataan. Tetapi kita nak buang ke tepi soal solat di rumah Allah ini, masjid, tak boleh. Sebab ini adalah tempat yang paling asal dalam agama. Ini tempat asli untuk berjemaah siapapun kita, kan ini merupakan tempat kita bertemu. Sebab inilah lokasi yang utama dan paling utama. Sebab kemuliaan surau masjid dari sudut tempat solat tidak akan terbatal, walaupun apa yang berlaku sekalipun. Sebab itulah betul, saya kata betul, bila pihak berkuasa, bila berlaku kes COVID-19, dia buat peraturan. Ada hukum itu situ. Diizinkan untuk solat 5 orang saja. Siapa? Imam, Bilal, Siap dan pengusi surau. Masa tu 5, ada yang 6, 10 orang. Betul cak, supaya rumah Allah tetap hidup walaupun 5 orang. Atas asas perlu dihidupkan. Tak boleh rumah Allah ini menjadi kubur, dia membisu sampai gelap gulita, tak boleh. Rumah Allah nak kena cahayakan dengan azannya, suara imamnya, dengan zikir tasbih, dengan munajat kepada Allah. Tak boleh. Sebab rumah Allah wajib dimakmurkan. Selama-lamanya kena makmurkan. Baik, puan-puan jelas ya? Jelas. Di mana puan berada, nombor 1, 2, 3, 4, tengoklah keadaan. Tetapi kalau puan, ini panjang cerita pula. Boleh ke ni? Macam tak redha nampak.